Sampai musuh 73. Hari ini kita masuk syarat-syarat dapat atur sakit. Ada 4 juga. Cuma kalau sebab mesti ada salah satu. Kalau syarat mesti cukup 4 baru layak dapat atur sakit. Itu beza dia. Syarat dengan sebab. Okey. Syarat dapat atur sakit yang pertama iaitu sebab ini, iaitu pemilik harta itu meninggal dunia. Ini adalah contoh dalil. Ini imru'un halaka laysa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Jika seorang itu meninggal dunia, dia tidak punya anak dan saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dan daripada harta yang tinggalkannya. Itu adalah dalil menunjukkan setiap kali bila meninggal dunia, pemilik harta meninggal dunia barulah berlaku faraid. Maknanya selagi pemilik harta tak meninggal dunia, tak payah faraid. Yang ada seorang pakcik jumpa saya, Ustaz, saya dah faraid semua harta saya dah. Saya kata pakcik tak mati lagi. Kalau pakcik tak mati lagi, faraid tak payah buat. Maknanya ikut sekata pakcik lah, pakcik nak bagi macam mana pun, nak bagi anak perempuan banyak pun tak tahan. Jadi itu konsep dia ataupun hukum. Apabila sebelum meninggal dunia, ikut sekata ada, nak bagi siapa pun ikut sekata ada. Tapi apabila pemilik harta itu meninggal dunia, maka faraid akan berjalan. Itu je. Lepas tu kalau orang buat hibah macam mana banyak pun, mesti ada bagi. Macam baru ni ada seorang daripada Putera Berani jumpa saya dekat Masjid Beranti. Jumpa saya, kata, Ustaz, saya nak jumpa Ustaz sebab saya nak cerita situasi keluarga saya. Sebab ayah dia, ibu dia memang dia dah hibah siap-siap dah. Dia tukar nama siap-siap, rumah, kereta, tanah bagi pada anak-anak lah. Dia anak perempuan, ada adik-adik dia, ada perempuan 3 orang. Jadi sebab anak muda keurusan dia tukar nama lah. Tapi bila meninggal dunia masih ada duit baki lagi. Dekat tunai kat tangan masih ada RM5,000. RM5,000 itu tetap wajib faraid. Masalahnya dia lupa, maknanya dia tak bagi kepada waris, iaitu siapa waris dia. Sebab ibu dia hanya dapat 1/8. Adik-beradik dia 3 orang yang perempuannya hanya dapat 2/3. Masih ada lagi baki berbagi. Baki ada lagi. Berapa lagi? Ada baki tu. Pergi ke mana? Dia terus hantar ke Baitul Mal. Salah. Kau boleh hantar Baitul Mal. Masih ada lagi. Baitul Mal ni jarang dapat. Walaupun kita kata ada Baitul Mal, Baitul Mal ni jarang dapat. Lambat lagi nak dapat Baitul Mal. Lepas tu anda tengok dalam Mufawarah ini, muka surat 93 kita tak masuk lagi Surat 93 ni dia ada 25 waris. Tapi saya ajar 23 lah. Sebab 2 ni hamba. 2 hamba ni tak ada belajar. 23 ahli waris ni yang akan layak dapat tersangka. Jadi saya kena cek siapakah dia. Pertama, dia kata, Ustaz, ayah saya ni memanglah bagi-bagi ada adik-beradik saya, tapi ayah saya tak ada adik-beradik. Itu dia betul pergi hantar Baitul Mal. Salah. Memang adik-beradik ayah dia tak ada, tapi ayah kepada ayah dia, mana datuk dia. Kita tengok pula datuk dia. Datuk dia ada adik-beradik tak? Dia mesti ada datuk. Ustaz, dan ayah saya mati, datuk saya lagi dah mati. Ya, mati betul. Datuk dah mati. Kita nak tanya datuk punya adik-beradik. Ustaz, adik-beradik datuk lagi dah mati. Ya, adik-beradik datuk memang dah mati. Anak kepada datuk. Anak kepada datuk. Mana jadi apa dengan si mati? Sepupu si mati. Dengan dia jadi apa? Bapak sepupu. Agak-agak sampai kenal bapak sepupu. Dia tanya. Dalam masjid ni, sampai pernah jumpa bapak sepupu dia. Bapak sepupu pun tak tahu ada berapa orang. Sepupu pun tak tahu bapak jumpa kat mana. Ni kan bapak sepupu. Itulah kena cari waris faraid. Nampak? Ini senang-senang je jatuh pada Baitul Mal. Tak, bukan senang-senang jatuh Baitul Mal. Baitul Mal ni lambat lagi. Ustaz, bapak sepupu Ustaz. Tak dah, bapak sepupu ni ada lah bapak. Lebih kurang dalam 7 orang. Tapi tak tahu kat mana lah Ustaz. Kata tak tahu kat mana. Duit tu hantar kepada Baitul Mal, cakap ni bahagian bapak sepupu. Nanti kalau jumpa, beritahu bahagian dia ni, suruh ambil kat Baitul Mal. Itu je. Anda tak boleh makan dan anda tak boleh serang budak-budak pada Baitul Mal. Kena bagi tahu. Itu kaedah lah dalam bab faraid kalau tak jumpa waris lah. Pelajaran selamat. Okey. Mana yang ni itu yang pertama dia kata pemilik harta itu meninggal dunia. Surat 74. Pemilik harta itu meninggal dunia. Maknanya kita akan tengok tuan ni meninggal dunia,
dalam kitab ini dibicarakan 3 kematian, iaitu pertama, surat 74 bawah tu juga apa? Kematian yang hakiki. Maknanya memang jelas kita nampak dia mati. Apa dia kata kematian hakiki? Iaitu kematian yang jelas, dengan keadaan seorang tidak bernyawa dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang lelaki adil, atau dibuktikan dengan kematiannya seperti pemeriksaan doktor, laporan forensik dan sebagainya. Kalau orang itu mati di hospital, senang. Tapi kalau orang itu mati di rumah, dia ada prosedur dia. Maknanya pertama, anda kena buat apa? Kalau orang yang mati kat rumah, anda kena telefon bahagian hospital. Klinik tak boleh. Dia mesti datang hospital. Orang daripada doktor yang akan sahkan kematian. Selalu dia akan hantar ambulans. Ambulans akan datang, walaupun bukan doktor datang, PA ke datang, dia akan datang untuk sahkan kematian dulu. Bila sah kematian, dia akan keluarkan surat. Surat itu dia terus buat. Lepas dah sah kematian, barulah anda boleh buat report polis. Report polis dia baru ambil surat doktor tadi. Lepas surat report polis, barulah anda boleh hantar ataupun telefon bahagian khairat kematian masjid. Ni telefon khairat kematian masjid dulu. Mana boleh? Selesaikan satu tu. Dan selesai khairat kematian masjid, barulah khairat kematian masjid akan ambil report polis untuk buat apa? Permit kubur. Permit kubur barulah dia orang boleh jalan proses seterusnya. Itu prosedur yang kita panggil asas yang untuk anda tahu. Jika kematian di rumah kan, kalau kematian di hospital senang, memang semua dah siap. Kadang-kadang mandi pun dah siap. Tengok masing-masing lah. Itu kematian. Tapi saya sini nak bicarakan tentang pertama kematian hakiki. Maknanya anda memang dah nampak jelas, memang dah mati. Tengok muka surat 75. Jika seorang itu kembali hidup setelah kematiannya yang hakiki dengan apa jua sekalipun, seperti dia mempunyai karamah, disihir, berada perubatan menggunakan teknologi sains dan sebagainya, bagaimanakah harta pusakanya? Persoalannya, adakah perlu dikembalikan atau tidak? Ada tak agak-agak orang yang dah mati, dah masuk dalam kubur dah, tiba-tiba bangun balik? Ada? Setakat ni tak pernah jumpa lagi dah. Tapi ada dalam mimpi. Setakat ni tak pernah jumpa, tetapi hukum ada. Faham tak? Hukum ada. Kalau datang, kalau di ustaz, tengok fiqah ni macam tu lah. Dia benda tak jadi, tapi benda tu akan dibuat hukum. Tengok dia kata apa? Jika dia kembali, maka harta pusakanya tidak dikembalikan semula. Ia kekal menjadi ahli warisnya. Maksudnya, kalau tiba-tiba dia datang balik, kita datang tiba-tiba datang balik, nak bagi tak harta dia? Jawapan dia tak perlu kembalikan. Jelas? Itu untuk kematian yang hakiki. Tengok yang seterusnya, kematian hukmi. Kematian hukmi ialah kematian seseorang yang ditetapkan oleh mahkamah. Ini berlaku apabila seorang itu hilang dan tidak dapat dipastikan keadaannya masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Pihak mahkamah akan menentukan kematiannya secara hukmi berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti umur, kesihatan tempat amal dan peperangan. Seorang itu akan dianggap mati untuk berkuasa pada masa hakim keluarkan perintah dan tidak pada masa dia hilang. Ini bermakna jika seorang itu hilang selama 20 tahun, dia masih agak hidup selagi hakim tidak memutuskan perintah matinya secara hukmi. Ini benar. Ini hukum fiqh ni. Benda macam tak logik, tapi dah sekali belah. Dah tak? MH370. Nampak? Hukum ada. Dulu macam orang tak percaya. Ya ke MH370 tu? Tak ada sampai sekarang, tak jumpa lagi. Mayat tak ada, pikat kapal terbang pun tak ada. Bukan je seorang, tak ada. Satu kapal terbang tak ada. Nampak? Hukum ada. Nampak? Hukum fiqh ada dah. Bukan baru nak ijtihad. Hukum fiqh ada. Jadi inilah maksudnya. Memang kematian itu memang dah tak ada. Sampai mahkamah nak ijtihadkan mati ke? Dah. Yang inilah dalam hukum fiqh. Maknanya kita akan tengok. Contohnya kapal terbang tu si mati ni memang dihilang 1 tahun 2000. Tapi mahkamah putuskan kematiannya waktu 1 tahun 2020. Maknanya selepas 20 tahun baru mahkamah putuskan dia mati. Maknanya soalan,
kita kena terima kematian dia waktu 1/1 tahun 2000 ke 1/1 tahun 2020? Jawapannya, kita akan tengok kematian waktu hakim putuskan. Maknanya 1/1 tahun 2020 itu dah waktu kematiannya, bukan waktu tahun 2000. Jelas itu untuk kematian hukmi, iaitu kematian yang sudah ditetapkan oleh mahkamah. Jelas Okey, tengok muka surat 76 ke atas kan. Jika seorang itu telah ditetapkan sebagai kematian hukmi dan ahli waris tidak boleh membahagikan harta pusakanya. Ahli waris telah membahagikan harta pusakanya, tidak lama kemudian didapati masih hidup, maka dikembalikan harta pusakanya yang masih ada saja. Adapun harta yang masih dibelanjakan, ahli waris tidak perlu menggantikannya. Okey, sekarang macam KWS 370, memang dah mati betul, tapi mati pun tak tahu mayat ke mana, kapal terbang pun tak tahu mana. Tapi tiba-tiba dia datang balik. Sudah, anda tahu kan? Dia hukum datang ni, mustahil tak lalu? Tak mustahil, sebab mayat pun tak jumpa, kapal terbang pun tak jumpa. Datang bulan Ramadan, satu Ramadan kejap lagi datang balik. Soalannya, adakah harta dia wajib dikembalikan? Tengok, dia kata apa? Kalau kita apa? Dia kata harta wajib dikembalikan jika ada harta yang waris tak habis belanja. Jadi dalam kesimpulan apa? Kalau tahu ada harta dia, cepat-cepat habiskan. Senang, simple hukum. Kalau kita kali penting pula kena bagi pula. Jadi dia akan datang dalam keadaan tak ada harta lah. Tapi kalau dia datang tengok ada lagi berbagi harta pusaka dia, kena bagi balik. Itu hukum. Nampak? Berbeza dengan kematian yang hakiki tadi. Nampak? Okey. Yang seterusnya kematian takdiri. Kematian takdiri ini dah tak berlaku. Bukan tak berlaku ke? Sebab hukum tak ada. Hukum tak ada. Iaitu kematian jani akibat perbuatan jenayah. Yang selalunya orang bunuh anak lah. Ibu dibunuh anak dalam perut, iaitu akan dikenakan sebanyak 5 ekor unta. Ini adalah antara hukum hudud lah. Tapi kita belajar je lah, benda tak buat pun. Okey, itu adalah yang terakhir, kematian takdiri. Maknanya itulah contoh pertama, mesti melibatkan kematian pertama, kematian pemilik. Okey, yang kedua syarat yang kedua, mestilah waris-warisnya hidup. Bila meninggal dunia, kita akan cari pula siapa waris yang akan menerima harta pusaka. Idza istahalla al-mauludu warisun, apabila bayi baru dilahirkan menangis menyamuk, maka dia juga berhak mendapat harta pusaka. Okey, kita tengok surat 77, iaitu ahli waris ada dua. Pertama, ahli waris nyata, dan yang kedua secara takdir. Nyata ni maksud apa? Memang jelas kita tahu bila meninggal dunia ada ayah, ada ibu, ada bapa, ada anak lelaki, anak perempuan, ada saudara lelaki, saudara ibu, sebab semua ada waris lah. Dan kita memang nampak jelas, memang dia ada. Maknanya ada, walaupun duduk atas katil sekalipun, dalam keadaan koma sekalipun, dia masih hidup, dia tetap dapat harta pusaka. Begitu juga macam tadi yang saya katakan tadi, yang kematian secara hukmi, dia duduk, dia tak ada, dah hilang lama dah. Tapi selagi hakim tidak jatuhkan hukuman mati, maknanya tak tentu lagi mati, maknanya dia dikira hidup dan menerima harta pusaka. Jelas Itu makna yang pertama, yang kematian secara nyata tadi. Okey, yang kedua, syarat takdir ni apa? Syarat takdir ni iaitu jika bayi ini dalam perut saya mati, kemudian dalam perut isteri saya ada anak, anak itu layak menerima harta pusaka. Makna layak dia bila dia keluar nantilah. Maknanya dalam bab faraid kita kena kira anak tadi tu, kena kirakan bila dia anak lelaki berapa dapat, bila dia anak perempuan berapa dapat. Makna kena kira siap-siap untuk bahagia dia lah. Ustaz, kalau dia mati, Ustaz mati, kira tak ada balik, kira balik. Jadi kita kena buat 3 kiraan. Pertama, kalau dia mati. Yang kedua, kalau dia anak lelaki. Yang ketiga, anak perempuan. Kena buat kira-kira. Sebab anak yang dalam kandungan ini layak menerima harta pusaka. Cuma saya bicarakan juga dulu
Saya tegur saya, kena kira bila. Sebab dalam bab fiqh ni sebenarnya anak yang kira tu dah lepas 6 bulan. Tapi tegur saya tak jawab lagi. Sebab dia kan dalam kaedah mandikan jenazah pun untuk bayi yang bawah umur 6 bulan, dia tak perlu buat macam orang dewasa. Tetapi kalau bayi yang lepas 6 bulan, dia kena buat macam orang dewasa. Dia kena mandi, kafan, solat, apa tu tanam macam biasa. Dia kena buat macam orang besar. Saya ada anak buku lepas 6 bulan. Saya kena buat macam tu lah. Tapi tak payah panggil orang masjid lah, sembahyang kan. Ada sembahyang tu orang je lah. Lepas tu buku ikat kain, tanam macam orang biasa. Itu kaedah bayi yang lepas 6 bulan. Okey. Tengok buku surat 78, dia kata apa? Ahli waris yang mati selepas memilih harta walau tempoh kematian mereka adalah sedetik. Ahli waris tersebut tetap mendapat bahagian faraidnya. Bahagian itu akan difaraidkan pada ahli waris lain. Yang ini jika berlaku kemalangan. Jika berlaku kemalangan, contohnya berlaku kemalangan, ada 4 orang dalam tu, suami, isteri, anak lelaki, anak perempuan. Berlaku kemalangan. Bila berlaku kemalangan, memang dalam surat khabar cakap 4 keluarga mati serentak. Tetapi dalam sijil kematian dia tak tulis macam tu. Dia akan tulis siapa mati dulu. Dia akan tulis waktu kat situ. Jadi waktu tu akan main peranan. Kalau suami yang mati dulu, maknanya contohnya suami mati pukul 10, isteri mati pukul 10:05, anak lelaki mati pukul 10:10, anak perempuan mati pukul 10:20. Faraid akan berlaku situ. Bukan maknanya orang mati serentak. Maknanya bila suami mati dulu, isteri dapat harta pusaka suami. Anak lelaki yang orang tadi pun dapat harta pusaka ayah dia. Lepas tu mati pula isteri tadi. Bila mati isteri, tadi yang bahagian isteri kan dia dapat bahagian suami. Jadi dia ada 2 bahagian. Anak lelaki dia akan dapat pertama bahagian ibu dia. Lepas tu dia ambil satu lagi bahagian ibu dia yang bahagian ke ayah dia tadi. Ini dia terpanggil istilahnya kematian berlapis. Istilah faraid kita panggil munasakhat, kematian berlapis. Maknanya dalam bab faraid ni, kematian berlapis ni akan berlaku juga jika kematian dalam bentuk kemalangan. Bukan dalam bab bentuk pusaka je. Dalam bab kemalangan pun dia akan berlaku kematian berlapis. Ini hati-hati. Sebab itu sampai yang buat laporan polis. Kalau polis tu main-main dia buat laporan, dia tanggung dosa. Forensik main tulis je siapa mati dulu, dia tanggung dosa. Kita tukang kira, saya tukang kira tahu dosa tak? Saya tak tahu dosa lah, saya kira apa yang ada baik tak benar. Faham tak? Kalau saya salah kira pun saya dosa. Faham itu dalam bab faraid. Tengok juga dikata apa kat sini, bawah tu perenggan yang ketiga tu, bawah tu sebelum nombor 3. Jika berlaku kematian serentak, tidak dapat dipastikan siapa mati dulu, siapa mati kemudian. Mereka tidak mewarisi satu sama lain. Yang ini contohnya kematian, contohnya naik kereta juga. Dia naik kereta, contohnya tiba-tiba meletup kereta tadi. Bila meletup kereta, memang kematian dia serentak. Serentak. Dalam segi kematian pun tulis waktu yang sama. Dalam bab ini, maksudnya apa? Maksudnya mereka saling tidak mewarisi. Mana yang mati tadi serentak, mereka saling tidak mewarisi. Suami, isteri, anak lelaki dan perempuan, mereka saling tidak mewarisi. Sampai dapat waris-waris mereka yang hidup kan, yang dapat terus. Itu untuk kematian serentak. Nampak ada beza? Itu untuk kematian serentak. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, syarat mestilah hubungan si mati dengan ahli waris diketahui dengan jelas. Okey, ini ada baca. Saya cerita je. Yang ini hati-hati bagi mereka yang berkahwin dengan orang luar negara. Ada ramai pegawai kita kahwin dengan orang Indonesia, kahwin dengan Arab, nak kahwin orang luar negara silakan. Tetapi contohnya macam baru ni ada satu kes, dia kahwin dengan isteri dia orang Indonesia. Jadi isteri dia mati dulu. Isteri dia tak ada harta, ada harta. Tapi dia ada anak lelaki, anak perempuan. Dia ada anak lelaki, anak perempuan. Tetapi isteri dia ada ayah dan ibu tak? Ada ayah dan ibu dekat mana? Indonesia. Adakah ayah dan ibu dia kat Indonesia tak layak terima harta pusaka? Layak. Habis tu dia tak bagi. Apa hukumnya? Namakan harta batin. Jaga hati-hati.
Sebab ramai orang kita kahwin dengan orang foreigner, lagi Bangla ke Indonesia ke, kadang tak kenal mak ayah kita tahu. Sebab ibu dan ayah ni dia panggil waris sama dalam faraid, tetap ataupun layak menerima tersangka. Ini kena hati-hati bab ni. Jangan. Sebab tu kena tahu bab ahli waris. Kena kenal ahli waris. Sebab tu kita dia bukan kahwin dengan isteri dia, bukan kahwin dengan isteri je. Kena kenal siapa mak dia, siapa mak ayah dia, siapa adik-adik dia, kena kenal semua. Faraid ni dia ajar kenal keluarga. Dia ajar kenal keluarga. Sebab tu dalam bab faraid ini bukan semesti dapat pada keluarga kita saja. Kadang-kadang bergerak. Nanti kita akan belajar. Waris faraid yang pada jauh sampai kepada anak saudara pun dapat tersangka. Sampai kepada sepupu pun layak dapat tersangka. Itu dalam bab faraid. Jauhnya dia punya keluarga yang akan pergi. Tapi inilah faraid. Dia nak suruh kita kenal keluarga. Kenal keluarga. Ini kadang-kadang pakcik pun tak kenal. Dah zaman sekarang main telefon je, suruh ziarah pun tak nak ikut. Jadi nak kenal macam mana? Pakcik-pakcik tu tak kenal. Allahu Akbar. Okey, itu maksud syarat yang nombor 3 lah. Maknanya mesti jelas. Surat 79, iaitu tiada perkara yang menegah dapat tersangka, yang kita akan belajar pada kuliah yang akan datang. Surat 80, maknanya mesti tak ada perkara-perkara yang menegah dapat tersangka. Ada 3 je perkara menegah tersangka. Ada 3. Kita tengok nanti. Ada tak syarat perkara menegah dapat tersangka? Derhaka. Tak ada. Untuk derhaka tak ada. Kalau kita kata, Ustaz, orang derhaka, isteri derhaka layak terima tersangka? Layaklah. Tapi bukan saya kata derhaka tu bagus. Kita kata, Ustaz, anak derhaka layak dapat tersangka? Layak. Tetapi hukum dia derhaka tu dosa. Bukan tidak lagi dia pula kata, oh kita bolehlah derhaka pada ayat kita. Oh tak faham pula ayat. Kita kata derhaka itu bukan syarat untuk tak dapat tersangka. Dia tetap dapat tersangka, tapi dosa derhaka itu dosa lain. Faham Jangan campur aduk lagi. Okey, kita jumpa nanti kuliah yang akan datang di muka surat 80. Tapi kuliah bulan depan saya tak datang balik kampung. Saya dah tengok jadual, kena waktu balik kampung. Saya minta maaf, jadi kita jumpa nanti. Tengoklah raya haji ke. Kira-kira datang. Okey, ada soalan? Dan betul. Sebab saya pagi tu pukul 10 kena berada di Kelang, ada khutbah pusaka. Masih kita tahu. Ada mic ke? Ada 2 perkara. Pertama tadi kematian yang NA 330. Jadi kalau ikut hukum, berapa lama kena tahun, 2 tahun, 3 tahun. Okey. Yang keduanya tadi dari waris kalau kahwin luar negara. Yang si itu 5 agama Islam. Tapi mak bapak dia bukan Islam. Mereka mak bapak berhak 5 saja. Okey. Soalan yang pertama, Datuk tanya, berapa lama kita kena tunggu? Untuk kematian hukum ini, bukan kita yang tunggu, hakim yang tentukan. Hakim mahkamah tinggi dia akan tentukan berapa lama tunggu. Contohnya, kita memang keluarga kita hilang 1 tahun 2000. Okey, kita buat report polis dan kita declare dia hilang. Kemudian kita tunggu lah sampai report polis tu dia beritahu sampai bila dia ada tempoh dia. Lepas tu nanti dia suruh buat urusan, beritahu berita kematian hilang, kita suruh, contohnya bila nak urus pesaka, kita kena naik mahkamah pula untuk tentukan. Mahkamah yang akan tentukan. Kadang-kadang mahkamah tak beritahu terus segera, dia beritahu nanti tunggulah. Macam FCT 70, tak apalah, kita cepat sikit sebab itu kes antarabangsa. Tapi kalau kes-kes memang hilang kat laut, dia tunggu. Tapi kalau ikut hukum Islam, hilang tu sampai 4 bulan je. Ikut hukum Islam. Tapi kalau ikut undang-undang, ikut di mana undang-undang buat. Sebab kita nak urus pesaka ni ikut undang-undang. Itu kena faham Lihat tu? Jawab soalan. Itu soalan yang kedua ni. Soalan yang kedua ni sebenarnya dalam kuliah yang akan datang. Muka surat 80. Iaitu orang bukan Islam, dia tak layak terima tersangka. Orang Islam, kita keluarga kita yang bukan Islam. Contohnya saya orang masuk Islam, keluarga saya tak masuk Islam.
Jadi saling tidak mewarisi harta pusaka. Dia tak dapat harta pusaka saya pun tak dapat harta pusaka dia. Itu maknanya antara perkara yang menegah dapat harta pusaka, iaitu orang bukan Islam. Maknanya kalau saya contohnya keluarga saya bukan Islam, kemudian saya keluar pada agama Islam, saya masuk Islam, jadi saya tak akan dapat harta pusaka ayah saya. Ayah saya pun tidak akan dapat harta pusaka saya. Dia makna terputus hubungan. Terputus hubungan. Itu bukan terputus hubungan keluarga, terputus hubungan harta pusaka. Tapi ada tak benda lain untuk kalau nak bagi pada ayah kita? Boleh. Dalam Islam ada, iaitu apa dia? Wasiat dan hibah boleh bagi. Tapi untuk dalam bab faraid saya boleh tak dapat saya. Macam baru ni lah ada seorang, dia baru masuk Islam, kemudian dia meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, dia kata, Ustaz, harta dia jatuh pada Baitul Mal, Ustaz, sebab keluarga dia bukan Islam. Saya kata nanti dulu, cek dulu, cek. Rupanya ada seorang sepupu lelaki dia Islam. Sepupu lelaki dia lah habiskan harta dia. Jangan main-main. Kadang-kadang ingat orang bukan Islam ni bila mati terus datang pada Baitul Mal. Jangan. Kena cek dan semak balance. Kena cek lah. Jangan main-main. Pencarian keluarga tu kena cari. Sebab tu kadang-kadang bila orang tanya soalan, Ustaz, boleh tak kirakan faraid sampai mati-mati? Kalau dia dah mati ayah ataupun dah mati anak lelaki, saya tanya balik tak? Tanya ada dah. Lepas tu dia, oh lampunya Ustaz tak dapat jawapan. Memanglah saya kena cek. Saya takkan bagi jawapan sia-sia. Kalau nak senang, mai jumpa saya kan. Kan saya bagi jawapan lain, masalah dia faham lain. Jadi tak boleh. Ada waktu ketika kita kena cek semak. Ayah dia ada tak? Ibu dia ada tak? Adik-adik ada ke tak? Kena cek satu-satu. Baru boleh kira. Kira memang senang. Nak selidik tu susah. Nak siasat tu susah. Okey? Ada soalan? Soalan lain? Tak ada? Okey? Jadi saya pesan dekat kalian. Yang ni anda kena faham. Khutbah pusaka ni penting sangat ni. Supaya anda faham, khutbah pusaka ni penting untuk diuruskan selepas kematian. Macam baru ni ada seorang kat kampung datang abang baginda, dia jumpa saya, Ustaz, boleh tak buat khutbah pusaka untuk ayah saya? Saya tanya, ayah mati bila? 20 tahun dah mati. 20 tahun bawa bagi saya. Lepas tu dia kata tak apalah. Iyalah Ustaz baru datang masjid saya ajar buat faraid, saya pula kena marah. Sejak dah sabar je lah. Okey, jadi khutbah pusaka ni penting. Sebab dia mesti diurus selepas kematian. Jadi sebab itulah macam baru ni saya ada dapat 3 appointment khutbah pusaka. 31 bulan 12 saya dapat appointment di Sukai untuk buat khutbah pusaka. Tiba-tiba 2 hari selepas kematian, 2 hari sebelum tarikh 31 12, dia tanya saya, Ustaz, minta maaf Ustaz, terpaksa cancel. Lah kenapa cancel pula? Ada yang kena COVID, ada yang demam, ada sakit, cancel. Sampai sekarang tak boleh pagi lagi. Waktu 7 bulan 1, 31 bulan 12, waktu 7 bulan 1, sampai juga khutbah pusaka dekat Kelang. Tiba-tiba sehari sebelum 7 bulan 1, telefon balik sekali. Ustaz, minta maaf Ustaz, terpaksa cancel Ustaz khutbah pusaka sebab abang yang sebelum kena COVID, masuk hospital, kena COVID pula, kena COVID masuk hospital. Saya kata dalam hati, muncul masuk hospital kalau mati tak selesai pula. Macam ni lah, macam saya ni. Ini saya dapat 2 appointment, satu pagi, satu petang. Yang petang ni tiba-tiba cancel sebab anak yang sebelum tak dapat adik, cancel pula. Okay? Lepas tu saya dapat satu lagi appointment 18 bulan 1 lepas Zoom. Ni appointment apa ni? Appointment jadi kepala tahlil. Saya tanya anda, orang nak kepala tahlil pun appointment ke saya? Saya tanya anda, agak-agak yang cancel ke tak cancel? Agak-agak cancel? Tak cancel. Siap boleh makan kambing lagi, dapat ada satu hati lagi. Jadi yang inilah saya kata dekat masyarakat. Jadi dia tak faham yang mana penting, tahlil ke khutbah pusaka penting. Allah Akbar. Tapi yang ni okey lah ni. Yang ni dia dah cancel dia pagi-pagi. Ni doakan saya lah supaya memang tak cancel dah ni. Dia tak beritahu sampai sekarang tak cancel. Ni saya dah jumpa kejap lagi. 10 pagi kejap lagi.
doakanlah saya bila selesai. Jadi anda kena faham dalam bab ini begitu penting. Sebab saya dulu lepas saya balik kampung, elok pula saya batalkan kuliah saya. Saya rasa macam tak sedar hati je. Saya batalkan 5 hari kuliah saya. Dan nak balik kampung juga. Biarlah orang kata kuliah batal, saya pun nak balik kampung. Tapi tergerak hati saya. Waktu saya batalkan kuliah, mak saudara saya ni tergantung meninggal dunia. Jadi kita tak adalah sikit batal last minute, batal awal lagi. Jadi mak saudara saya meninggal dunia. Jadi saya balik kat Terengganu. Balik Terengganu, bila meninggal dunia, saya tak sempat untuk hari pertama. Sampai hari kedua baru sampai. Sebab hari pertama tu saya ada kerja sikit, tak sempat selesai. Balik sampai malam. Jadi orang dah ke bumi lepas asar, saya sampai malam, tengah malam. Jadi tahlil pertama saya tak datang. Jadi hari yang kedua, jadi hari kedua sepupu saya panggil saya. Dia panggil Alung. Nanti kita ada buat tahlil lepas maghrib, tapi kita nak panggil adik-adik kumpul. Saya nak panggil adik-adik kumpul lepas asar, buatkan khutbah pusaka untuk mak saudara saya. Alhamdulillah. Apa masalah? Okey kan? Tak ada pun kumpul masih merah. Apa masalah? Boleh buat. Hari yang kedua, anak-adik semua ada lagi. Waktu inilah panggil ustaz ataupun panggil orang yang teliti, faham bab pusaka, cerita tentang khutbah pusaka. Jadi panggil hari kedua, alhamdulillah, lepas asar panggil semua adik-adik dia ada 6 orang. 2 lelaki, ada 2 lelaki, ada 4 perempuan. 2 lelaki, 4 perempuan. Jadi saya tanya, mak saudara ada harta apa? Mak saudara ada satu rumah yang berharga 1 juta. Rumah ada harga 1 juta. Kereta ada 250,000. 250,000 kereta nilai yang sekarang yang dia ada. Ni 2 aset yang mak saudara saya ada dengan. Okey, jadi sebelum lepas tu saya kira lah faraid. Berapa dapat? Anak lelaki akan dapat berapa? 250,000. Anak perempuan akan dapat 125,000. Kira faraid. Itu faraid yang dia dapat. Saya beritahu siap dengan faraid. Lepas tu saya tanya, sebab rumah tu ada 1 juta sebab tepi gaduan istana negeri Terengganu. Lepas tu saya tanya, sekarang macam mana rumah ni? Nak bagi macam mana? Nak masuk semua nama ke? Nak jual pada orang lain ke? Kemudian ambil bahagian? Ataupun nak bahagi sama rata ke? Ataupun nak jual kepada adik-adik seorang beli, lepas tu bagi duit? Fikir. Saya bagi telefon 5 minit. Dia orang bincang-bincang. Dia kata macam ni lah, rumah ni kita nak bagi pada adik yang bosok. Adik bosok. Okey. Kalau bagi adik bosok, saya kena tanya seorang-seorang. Tanya seorang-seorang. Okey. Sekarang yang lelaki akan dapat 250,000. Yang perempuan akan dapat 125,000. Itu hak faraid. Tapi kalau nak masuk nama 6 orang, boleh tak dalam rumah ni? Boleh? Boleh je. Seorang duduk kat tandas, seorang duduk kat dapur, seorang duduk bilik, seorang duduk ruang tamu. Itu hakikat dia supaya ada nampak lah. Kadang-kadang kita tak cerita macam tu, tak nampak. Dia nak sangat faraid kan. Kita tanya dia ada tamu. Itu hak faraid dalam rumah. Dia nampak yang duit yang dia seketul ni, dia tak nampak duduk kat mana bahagian dia. Okey, jelas. Kemudian dia kata dia pilih untuk bagi pada adik bosok. Saya kata betul ni, hak anda ada 250,000 nak bagi pada adik bosok ni. Bukan RM250, 250,000. Kena tanya macam tu ke? Alung, ayalah kena tanya betul-betul. Betul ke reda nak lepas ni? Sebab kita dah nampak faraid kan. Pertama, faraid. Yang kedua, muafakat sama rata. Yang tiga mana? Taharrush, iaitu melepaskan hak. Okey, dia kata okey, tak apa, memang setuju nak lepas pada adik bosok. Lepas. Abang yang kedua bersama, lepas juga. Pergi adik perempuan, saya tanya, betul tak nak lepaskan 125,000 ni? Kata, betul-betul, memang nak lepas. Nak lepas sampai kepada adik yang bongsu. Adik bongsu terima semua bahagian kakak dengan abang, menitis air mata. Allah Akbar. Saya menitis air mata juga. Sebab daripada 30 khutbah pusaka yang saya buat, yang memilih jalan apa dia panggil? Taharrush. Taharrush.
Akak kes semua tukang pusaka, dua je yang pilih jalan. Bukan senang. Jadilah saya kata pentingnya tukang pusaka ni cerita. Ini memilih jalan takharus kepada seorang. Allahu Akbar. Inilah yang kita kata dapat dua pahala. Pahala pertama apa? Dia dah jalankan hukum faraid. Itu je hukum faraid. Yang kedua apa dia? Yang kedua dia bersedekah pada ahli waris dia. Allahu Akbar. Besar pahala bersedekah pada ahli waris. Ini nak masuk bulan Ramadan ni. Masuk bulan Ramadan ni. Kita sibuk sedekah orang Palestin, sibuk sedekah ke masjid, sibuk sedekah ke orang miskin-miskin. Tetapi kita lupa saudara kita, ada tak yang miskin? Cuba cek adik-adik kita dulu. Adik-adik kita ni ada makan minum ke tak? Dapur diberasak ke tak? Kalau ada mak ayah, cek dulu mak ayah ada makan minum ke tak? Hidup saya pun pergi sedekah ke orang lain, ada keluarga kita yang miskin, ada tak makan tak minum. Allahu Akbar. Silap, anda silap. Sepatutnya kita cari keluarga kita dulu. Ada tak mereka makan minum cukup tak? Nak bulan Ramadan ni sedekah pada mereka dulu. Sebab pahala untuk sedekah pada ahli waris ataupun saudara kita lebih baik daripada kita sedekah pada orang luar. Jelas tak? Okey, boleh. Itu kerja rumah Ramadan. Okey, sampai di sini tazkirah ringkas. Dan soalan boleh jumpa lagi insyaAllah. Untuk surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.